InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar Masya-Allah. Okey, baik, kita akan mulai insya-Allah. Ayat yang kita berhenti, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ayat seterusnya, ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi di dalam perkongsian mingguan kita pada petang hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan perkongsian kita dan kita sudah masuk pada ayat yang ke
94. Okey, mana kita dah bacakan ayat yang ke-94 pada sesi yang lepas, sambil kita tengok beberapa cara bacaan ataupun beberapa kesalahan yang biasa dilakukan ketika mana kita membaca ayat 94 ni. Okey, baik, seterusnya pada ayat yang ke-94 ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menyebutkan tentang ketaatan. Dan nama An-Nisa ni, surah ini nama surah An-Nisa. Okay, dan nama surah An-Nisa walaupun namanya dikaitkan dengan perempuan, tetapi perempuan ini lambang kehebatan seorang perempuan ialah pada ketaatan. Okay, kerana perempuan dalam apa-apa marhalah, dalam apa-apa peringkat kehidupan dia, maka dia perlukan kepada ketaatan. Ketika kecil dia taat pada ibu bapa dia. Okay, kemudian dia taat pada guru-guru dia. Okay, kemudian dia taat pada first kali sebelum ibu bapa dia, apabila dia balik, maka dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dia taat pada Allah Taala, dia kena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, kemudian ketaatan dia adalah pada suaminya bila dia telah berkahwin. Okay, lalu kehidupan seorang perempuan ni dia penuh dengan ketaatan kepada yang berada di sekelilingnya. Okay. Lalu kerana itu Allah Ta'ala gunakan surah An-Nisa ini untuk menceritakan tentang satu poin penting. Okay, di mana poin penting ini adalah penanda aras. Seorang perempuan, macam mana dia nak tahu bahawa dia adalah yang terbaik, okay, daripada kalangan masyarakat perempuan, maka dia tahu bahawa dia terbaik apabila semakin dia taat pada ibu bapa dia, semakin dia taat pada gurunya, semakin dia taat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, semakin dia taat pada suaminya, maka semakin hebat perempuan, seseorang perempuan itu. Dan bagaimana kita pernah bercerita sebelum ini, bagaimana Nabi SAW ketika mana Nabi mengkritik wanita. Okay, Nabi tak pernah ataupun jarang Nabi mengkritik seseorang, melainkan apabila mereka melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi Nabi SAW apabila kritik para isteri, maka Nabi SAW kata, tasaddaqna. Nabi kata, bersedekahlah kamu. Kerana kamu ni, Nabi SAW kata, wa takfurnal ashir. Nabi kata, kamulah manusia yang paling ma ra'aitu min naqisati aqlin ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu li lubbi rajulil hazim kun. Nabi kata, aku tengok banyak kamu ni wahai wanita adalah penghuni neraka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Nabi kata, aku melihat wanita ni ramai yang menghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebab apa? Okay, bukan kerana neraka itu dicipta untuk perempuan, tapi kerana perempuan apabila dia gagal dalam ujian, ini satu-satunya ujian yang wanita ada, iaitu ujian ketaatan. Okay, sebab tu Nabi SAW dalam perkahwinan, Nabi SAW sebut tanggungjawab suami ni banyak, berlambak banyak. Kena sediakan itu, kena sediakan ini, rizquhunna wa kiswatuhun, kena rifqan bil qawari, banyak tanggungjawab lelaki. Tapi tanggungjawab perempuan hanya satu sahaja. Okey, alla yuti'na furushahum ataupun ahadun takrahunahu, alla yuti'na furushakum ahadun takrahunahu. So Nabi SAW kata tanggungjawab perempuan ialah jangan bagi ada mana-mana orang yang suami tak suka masuk menjejakkan kaki ke dalam rumah. Ataupun dengan makna yang lebih umum ialah kena taat pada suami dia. Apa yang suami dia tak suka, maka dia tak buat. Maka itulah penanda aras bagi kehebatan seseorang wanita ini. Okay, maka Nabi SAW ketika mana Nabi kritik, Nabi kata, aku nampak, Nabi cerita, bersedekahlah kamu. Kerana aku melihat ramai penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Kerana apa? Kerana mereka mengingkari suami mereka. Ingkar pada suami. Okay? Ingkar pada suami, tinggi suara pada suami, berbalah, bergaduh dengan suami pada perkara-perkara yang kadang-kadang ia remeh-temeh. Okay? So Nabi SAW bagi tahu tentang ketaatan. Bahkan ketika mana datang orang-orang daripada Madinah ke Makkah Al-Mukarramah, ketika mana Nabi masih berada di Makkah Al-Mukarramah,
Maka datang orang-orang Madinah nak ajak Nabi SAW, wahai Rasulullah, berhijrahlah kamu ke Madinah. Kami akan mempertahankan kamu. Okay? Kami akan mempertahankan kamu, wahai Rasulullah. Lalu orang Arab ni, budaya mereka apabila cakap pakai lisan, cakap kosong dia, kita pun cakap ni cakap elio aja. Tetapi orang Arab dia ada satu bentuk perjanjian. Okay? Dipanggil sebagai bai'ah. Okay, bai'ah, letak tangan, bagi tangan kanan, semua orang letak tangan kanan dan mereka bai'ah. Okay, bai'ah ni menunjukkan sumpah setia. Okay. So ketika mana orang-orang Madinah ni datang ajak Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan mereka berjanji akan taat pada Nabi, akan beriman pada Nabi, akan mempertahankan Nabi SAW, maka mereka melakukan bai'ah. Dan Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan perjanjian ini, maka kata Ubadah bin Samit, fabaya'nahu ala bai'atin nisa. Kami membai'ah Nabi SAW dengan bai'atun nisa. Kenapa bai'ah Al-Aqabah itu dipanggil sebagai bai'atun nisa? Okay, kerana nisa adalah terkenal dengan ketaatan. Okay, lalu kata Ubadah bin Samit, kami memang bai'ah Nabi SAW dengan sam'an wa ta'ah, dengan dengar dan taat kepada setiap apa yang Nabi SAW sebutkan. Okay. Lalu pada ayat ke-94 ni, dekat mana bentuk ketaatannya? Okay. Sebelum kita bagi cerita tentang ketaatan yang ada dalam ayat 94, kita tengok dulu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu. Okay. Ayat Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang beriman. Okay, lalu kalau Allah Ta'ala tak kata, wahai orang beriman, kalau Allah Ta'ala tak panggil pun, orang beriman dia kena datang. Sebab apa? Sebab ada ta'zim, ada keagungan. Okay, mengagungkan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu walaupun orang tak panggil kita, orang tak suruh kita baca Al-Quran, kita tahu kita ada tanggungjawab terhadap Al-Quran. Antara tanggungjawab dia adalah untuk membacanya. Okay, lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu? Okay, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai itu adalah panggilan an-nida, wahai orang-orang yang beriman. Sama macam Allah Ta'ala panggil ya ayyuhan nabi. Sedangkan Al-Quran ini turun kepada Nabi SAW. Tapi kenapa kena panggil lagi dengan ya ayyuhan nabi? So ini menunjukkan macam kita lah. Okay, kita kalau ada orang, katalah kita sedang bercakap di hadapan satu kelompok masyarakat, okay, satu kelompok manusia. Lalu kita pun kata, okey, kita kena bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena solat, kita kena zakat. Tiba-tiba orang yang bercakap tu, saya yang bercakap ni, tiba-tiba saya kata, wahai Ahmad. Okey, wahai Ahmad. Okey, kita kena melakukan haji. Okey, nampak perbezaan dia? Okey, nampak perbezaan dia? Kalau kita bercakap secara umum, orang terima secara umum. Tetapi bila ada panggilan khusus, maka sudah tentu di sana ada satu perintah khusus untuk orang yang tertentu. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang benar-benar di dalamnya ada keimanan pada Allah Taala. Kerana iman kita adalah iman yang naik dan iman yang turun. Okey, dia kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Okey, apabila kita melakukan ketaatan, kita tengah baru habis solat contohnya, dan kita solat dengan khusyuk, ikut segala rukun yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Habis solat, kita tengok orang kat luar tengah lepak-lepak tak solat. Apa perasaan kita? Kita akan marah. Kita akan kata, apalah dia orang ni tak solat, apa semua ni. Katalah kita pula, okay, ada orang solat, tapi kita sibuk, kita ada meeting kita ada kita punya business kita nak jaga. Okay. Lalu kita tengok orang yang keluar daripada solat, yang keluar daripada masjid, dia kritik kita. Dia kata, apa tak solat? Dah masuk waktu solat, kenapa tak solat? Lalu kita pun kata, apalah, takkan kamu tak tahu. Kita setiap orang tu ada dia punya tanggungjawab dia, ada dia punya urusan dia. Kita bagi alasan. Okay, sedangkan ketika mana kita keluar daripada masjid, kita pun duk kritik orang. So nampak tak keadaan iman kita yang kadang-kadang dia naik. Okay, dia naik dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas buat baik, lepas bayar zakat je, maka kita pun nak masuk Ramadan ni. Lepas habis bayar zakat fitrah je, kita pun kritik orang. Siapa tak bayar zakat fitrah lagi? Berdosa tak bayar zakat fitrah. Tak guna puasa kalau tak bayar zakat fitrah.
Okey. Tapi bila masa kita ada tahun yang kita terlewat bayar zakat fitrah, orang kritik kita, kita marah. Kita kata kita busy lah, ada masalah kewangan lah, masalah kewangan tak bayar zakat kan. Okey, so kita bagi alasan pelbagai, okay, menunjukkan bahawa iman kita dia tak statik. Kadang dia naik, kadang dia turun. Okay, tetapi apabila Allah Ta'ala panggil, Ya ayyuhalladzina amanu, dan orang yang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka keimanan dia adalah keimanan yang benar dan sempurna pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Maka Allah Ta'ala ada perintah khusus Allah Ta'ala nak bagi kepada orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala puji mereka sebagai orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Dengan kata lain, sesiapa yang melakukan apa yang Allah Ta'ala nak cerita selepas ni, maka dia dalam diri dia ada kesempurnaan iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Lalu, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan di dalam ayat ini? Idza darabtum. Okay. Idza darabtum. Yang pertama Allah Ta'ala kata jika kamu darabtum. Okay. Perkataan daraba. Okay. Apa maksud daraba? Okay. Daraba tahu, semua orang tahu. Daraba tu pukul. Pukul. Okay. Bahkan daraba ni dia lebih umum daripada pukul. Semua benda yang melibatkan hentaman A hentam B, C hentam D, benda yang melibatkan kepada hentaman, maka ia disebut sebagai daraba. Okey, maka kerana itu kalau kita pukul, kalau kita menghentam dengan menggunakan kaki juga disebut daraba. Okey, darabahu birijli. Okay. Contoh orang yang main bola sepak kan. Okay, lalu ada dia pegang bola lama sangat. Lalu kawan dia nak kata pada dia sepaklah bola tu. Maka kawan dia apa? Kawan dia cakap apa? Idribil qurah. Pukullah bola. So, ada tak orang yang terbayang dalam kepala dia tengah main bola sepak, tiba-tiba kawan dia kata, idribil qurah, pukullah bola tu. Dia pun ambil pakai tangan dan dia pukul. Tak ada kan? So, orang akan, kalau bola sepak, orang akan sepak bola tu. Dan sepak bola tu dinamakan sebagai darb, sebagai pukulan. Ya, begitu juga orang-orang Arab apabila menggunakan, katalah kita main sukan lain, kita main badminton, ataupun kita main ping-pong. Okay? Maka alat yang kita gunakan untuk memukul itu dinamakan sebagai midrabun. Midrabun. Okay, so alat memukul. Okay, baseball ke, yang ada kayu dia, midrab. Ping-pong, badminton, so ia dinamakan midrab. Okay, dan semua alat yang ada bentuk hentam, pukulan, maka ia termasuk dalam daraba. Okay, antaranya adalah pedang. Okay, pedang kita guna untuk pukul. Okay, pedang, parang, so guna untuk pukul. Okay, kayu, tongkat kita guna untuk pukul. Okay, semua yang digunakan untuk memukul, untuk ada hentaman, maka yasluh, boleh digunakan perkataan daraba. Darabahu bisayfih, dia pukul dengan pedang. Darabahu bi'asah, dia pukul dengan tongkat dia. Okay, semua yang ada nama daraba, maka ada pukul, ada bentuk hentaman, maka boleh guna perkataan daraba. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat sini, jika darabtum, jika kamu pukul. Allah Ta'ala kata, jika kamu pukul fi sabilillah, jika kamu pukul di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita pernah cerita sebelum ni, apa maksud fi sabilillah? Okay, fi sabilillah semua perkara yang i'la kalimatillah. Okay. Semua perkara yang membawa kepada kita mengangkat kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meletakkan Allah Ta'ala kat kedudukan yang sewajarnya baginya, maka ia adalah fi sabilillah. Tak kira lah apa pun. Kita mengajar ke, kita bekerja ke, kita hatta bersalin, mengandung dan bersalin pun dikira fi sabilillah. Sebab apa? Kita sedang melahirkan orang yang akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so fi sabilillah. Setiap apa yang manusia lakukan yang tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi hebat, diangkat pada kedudukannya, maka itulah fi sabilillah. Okay. Lalu kalau kita gabungkan, idza darabtum fi sabilillah, jika kamu pukul di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So mana pukul di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita jumpa orang, kita pun pukul. Kenapa kamu pukul? Ini adalah pukul di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ada tak orang yang kita jumpa dia pukul orang, dia tendang orang, dia
jentik orang. Lalu dia kata, ini Allah Ta'ala kata, idza darabtum fi sabilillah. Jika kamu pukul. So Allah Ta'ala membenarkan pukulan itu. Okay. So kita kena faham. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata daraba, maka apa yang logik dalam perkataan darabtum ini? Yang logik dalam perkataan darabtum ini adalah pukulan dengan tangan. Atau pukulan dengan kaki. Okay. Cuma kita perlu tahu, pukulan dengan tangan kita tak ada khilaf. Tak ada perbezaan pandangan. Kita tahu kalau pukul dengan tangan tu, kita pukul. Okay. Tetapi pukul dengan kaki, kita ada perbezaan pandangan. Okay. Sebab apa? Sebab kaki bila dia memukul, sama ada dia pukul bola ke, orang ke, ataupun antara benda yang kaki pukul, apa dia? Tanah. Kaki dia pukul tanah. Bila dia angkat, dia pukul. Kan? Pukul. Okay. So jangan pelik pula bila mana orang Arab kata kaki boleh pukul tanah. Sebab kita pun dalam bahasa, di antara bahasa yang digunakan dalam bahasa Malaysia, ada orang pukul gambar. Okay kan? Ada orang pukul gambar. So setiap masyarakat tu ada penggunaan dia. Okay, pukul gambar pecat baju iaitu 7 tahun ni dengar bahasa Kelantan. Okay. So Allah Ta'ala kata iza darabtum, maksudnya dekat sini salah satu daripada dua. Sama ada kita memukul dengan tangan ataupun kita memukul dengan kaki. Okay, jika memukul dengan tangan, maka apa yang dimaksudkan dengan memukul dengan tangan? Maksud memukul dengan tangan. Dan kita relatekan dengan fi sabilillah. Memukul dengan tangan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah jihad. Okay, kerana pukulan-pukulan lain semua tidak bermanfaat. Melainkan pukulan-pukulan yang berbentuk jihad. Menentang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia adalah darbun fi sabilillah. Baik, apa pula kalau pukul dengan kaki? Sebab jarang sekali orang pergi berperang menggunakan kaki. Jihad pergi perang maksudnya perang. Ya. Kalau menggunakan kaki pula apa maksudnya? Idza darabtum, dengan menggunakan kaki, maksudnya kita pergi bermusafir. Bermusafir. Okay, kerana musafir kita pukul kaki kita di atas jalan banyak kali. Okay, so itu biasanya. Kalau orang Arab dia kata idza darabtum, sama ada pukulan tu pukulan yang betul, okay, tumbuk ke, dan pukulan tu juga boleh ditakrifkan, difahami dengan pukulan maknawi, berjalan. Okay, idza darabtum. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan iza darabtum fi sabilillah. Sekiranya kamu memukul di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, so kita ada dua pandangan. So kita nak pakai yang mana? Nak pakai yang tangan ke yang kaki? Okey. Maka dalam kita nak memahami teks-teks wahyu, okey, teks ataupun nas wahyu, maka kita perlu tengok kepada yang pertama, konteks. Konteks maksudnya situasi apa Allah Ta'ala sedang bercerita tentang benda ni. Okey, katalah kita nak tengok situasi apa, maka kita tengok. Nak tengok konteks ni, kita nak memahami konteks. Biasanya kita boleh tengok daripada ayat tu sendiri. Okey, dalam ayat tu sendiri dah cerita tentang konteks. Okey, tetapi biasanya kalau dalam ayat ni dia jarang dia cerita tentang konteks. Maka kita kena tengok sibab dan lihaq. Okey, apa dia sibab dan lihaq? Ustaz, ni baru ni tak pernah dengar. Sibab dan lihaq adalah ayat sebelum dan ayat selepas dia. Okey, kita nak bagi faham konteksnya, maka kita kena tengok ayat sebelum dan ayat selepasnya. Okey, katalah kita tengok ayat sebelum ni. Saya pun tak tengok ayat sebelum ni. Surah An-Nisa ayat 93. Apa Allah Ta'ala sebut pada surah An-Nisa ayat 93? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang cerita tentang yaqtul, tentang pembunuhan. Okey. Allah Ta'ala sedang cerita tentang pembunuhan, yaqtul. Okey. Dan apa pula ayat An-Nisa 95? Kita nak tengok konteks Allah Ta'ala tengah cerita pasal peristiwa apa ni.
Maka innallaha kana bima ta'maluna khabira. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Al-qa'idun. Okay. So Allah Ta'ala sedang bercerita tentang dua benda. Yaqtul dan al-qa'idun. Okay. Yaqtul membunuh. Al-qa'idun adalah orang-orang yang pencen. Qa'id ataupun asal dia orang yang duduk. Okay. Kenapa orang pencen ni dinamakan sebagai orang yang duduk? Okay, kerana bila dah pencen biasanya tak buat apa-apa lah. Sebelum pencen sibuk kerja daripada pagi sampai petang. Dan malam kadang-kadang OT. Okay, tapi bila dah pencen tak buat apa-apa, duduk. Duduk saja. Maka dinamakan al-qa'idun. Okay. So Allah Ta'ala cerita tentang yaqtul dan al-qa'idun. Al-qa'idun juga digunakan kepada orang-orang yang tidak berperang. Nabi ajak pergi berperang tapi dia tak nak berperang. Okay. Dia tak pergi perang. Okay. Dinamakan al-qa'idun. Sebab perang itu adalah usaha, adalah amal. So lawan kepada usaha adalah duduk saja, tak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala namakan orang yang tidak berperang ini sebagai al-qa'idun. Mereka tak pergi berperang. So maka kita tahu konteks Allah Ta'ala sedang bercerita pada ayat ini adalah mengenai pembunuhan dan yang tak pergi berperang, maka konteksnya adalah konteks peperangan. Okay. Maka maksud ayat dekat sini, idza darabtum fi sabilillah, sekiranya kamu keluar pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. So perang biasanya adalah dengan menggunakan tangan. Okay, maka yang Allah Taala maksudkan dekat sini adalah tangan. Okay, dan biasanya juga perang ini melibatkan kaki kerana biasa orang pergi berperang, okay, dia akan berjalan keluar. Jarang sekali orang berperang dekat negara dia melainkan negaranya diserang. Okay, kalau tak perang biasanya berlaku di luar kawasan kediaman. Idza darabtum fi sabilillah. Okay, lalu Allah Ta'ala sedang bercerita tentang sekumpulan manusia yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bagi satu pesanan kepada mereka. Dan bahkan ia bukan pesanan, ia adalah perintah. Fatabayyanu. Okay. Fatabayyanu. Fatabayyanu. Apa maksud tabayyun? Okay. Tabayyun daripada perkataan al-bayan. Okay. Apa maksud al-bayan? Al-bayan maksudnya penerangan. Okay, penerangan. Dan ini adalah antara anugerah Allah Ta'ala kepada manusia. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan antara anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada manusia tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain adalah kepitahan berkata-kata. Okay? Kepitahan berkata-kata, 'allamahul bayan. Tetapi sayangnya manusia menggunakan kepitahan berkata-kata ni, ada sebahagian manusia guna untuk kufur dan ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So Allah Subhanahu wa Ta'ala kata fatabayyanu daripada perkataan bayan. Okay. Dan kemudian bayan ni dia tak ada, tengok fatabayyanu ada sabdu. Okay. Tetapi al-bayan ni dia tak ada sabdu. Okay. Maka kita nak jadikan dia sabdu, maka dia jadi bayyana. Yubayyinu. Okay, bayyana memberi penerangan. Enlightenment, memberi penerangan. Tabayyan, okay, tabayyan mencari penerangan. Okay, nampak penggunaan bahasa Arab. Bayyan kita memberi penerangan, tabayyan kita mencari penerangan. Okay, sebelum keluar pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benda yang langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita risik dulu. Tengok situasi orang yang kita nak perang. Kadang-kadang peperangan ni dia jadi sebab ada orang bagi berita kat kita, kata, wah ni ada orang nak serang kamu ni. Okay, so kita pun dengar, kita pun kata, okay, kita ready nak lawan. Okay, tapi betul ke dia datang nak serang kita? Mungkin dia datang bawa senjata tapi dia tak ada niat nak perang dengan kita. Okay, sebab tu sebelum kita masuk pergi berperang, maka fatabayyanu. Okay, dan benda ni kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Okay. Katalah kita nak masuk exam, peperiksaan. Kita tahu kita ada peperiksaan kita kena buat. Okay. Lalu sebelum masuk exam, maka tabayyan. Dapatkan penerangan dulu. Macam mana bentuk exam. Macam mana cara nak jawab exam. Kadang-kadang kita baca buku, kita tahu, kita tahu maklumat apa semua. Tapi kerana salah cara menjawab, okay, menyebabkan kita tak dapat apa yang kita nak daripada exam kita. Sebelum kita masuk bidang yang kita nak
kita nak masuk, kata kita suka dengar orang cerita tentang engineer. So kita pun dengar perkataan belakang engineer. Depan tu civil ke, electrical ke, mechanical ke, elektronik ke, benda-benda yang depan tu kita tak bagi perhatian. Okay, lalas bila kita kata, nak masuk engineer, main sign je, main tanda je, tanpa kita tahu yang engineer bahagian mana yang kita nak. Okay, kita minat mekatronik contohnya. Okay, minat nak buat robot contohnya. Tapi tiba-tiba kita tanda civil engineering. Dengan mengharapkan civil engineering ni dapatlah masuk robotik contohnya. Tapi rupanya civil engineering sibuk dengan bangunan. So kita jadi bila masuk kelas jadi blank. Okay, kerana apa? Kerana tidak ada tabayun. Sebelum kita melakukan sesuatu, tabayun. Hatta nak berkahwin, kita nak masuk dalam alam perkahwinan, maka tabayun. Pergi cari penerangan dulu tentang pasangan kita. Kita ada matlamat hidup kita nak pasangan kita yang macam ni. Okay, so kita pun cek. Sebab tu ada fatrah. Sebelum berkahwin, dia ada fatrah khitbah. Okay, fatrah untuk bersuai kenal. Fatrah khitbah ataupun kita panggil tempoh bertunang. Okay, tempoh bertunang itu adalah tempoh yang pertama untuk kita chop wanita tu dulu supaya tak ada orang ganggu. Okay, so khitbah, tempoh bertunang, bertunang adalah untuk kita chop. Maksudnya Nabi SAW larang daripada ayakhtubar rajulu ala khitbati akhi. Tak boleh ada orang dia meminang ataupun dia memperlihatkan dirinya nak berkahwin dengan seorang wanita yang sedang menjadi tunangan orang. So tak boleh chop. Okay, yang keduanya, tujuan khitbah adalah untuk kita bersuai kenal, mengenali pasangan. Okay, sebab tu dalam proses khitbah kita dibenarkan untuk tanya pada mak ayah dia macam mana dia ni, tanya pada kawan-kawan dia, tanya pada adik-beradik dia. Kita boleh mengintip stalking dia boleh. Okay, cuma janganlah buat dengan terlalu bentuk yang scary, menakutkan. Okay, so itu proses khitbah. Dalam setiap perjalanan kita maka perlu kepada tabayun. Itu dalam kehidupan kita yang tidak memberi kesan pada orang lain. Okay, tapi kalau dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, kalau berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan melibatkan kita nak mempertaruhkan sama ada nyawa kita ataupun nyawa orang tu. Okay, maka lebih utama untuk kita tabayun, untuk kita merisik dulu. Okay, untuk kita hantar spy dulu. Okay, tengok diorang ni betul ke nak berperang ataupun boleh ada penyelesaian lain. Okay, mereka yang nak berperang ni siapa? Orang yang beriman ke tak beriman ke? Macam mana cara nak layan? Islam cerita tentang semua. Fatabayyanu. Yang penting adalah sebelum kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu fatabayyanu. Okay. Lalu Allah Ta'ala bagi satu contoh. Okay. Satu contoh bentuk tabayyun. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Okay. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, jangan kamu taqulu, jangan kamu berkata kepada orang-orang yang kamu jumpa, liman alqa, orang-orang yang kamu jumpa lalu dia alqa. Alqa dia mencampakkan. Okay, dia mencampakkan apa? Ilaikumussalam. Dia mencampakkan kepada kamu assalam. Okay. Orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia dalam hati dia, dalam dia punya apa yang terbayang dalam kepala dia, dia sedang nak lawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itu orang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebab tu nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia tak boleh semata-mata kerana semangat. Dia mesti kena ada ilmu. Sebab tu yang menentukan kita boleh berjihad atau tidak. Sebab ramai orang sekarang ni kalau kita tengok hatta ketika mana peristiwa jihad Islam ni dekat Indonesia ataupun peristiwa dekat Syria, dekat Yaman, lalu kita dengar bahawa di sana adanya rakyat Malaysia, kita bagi contoh rakyat Malaysia yang pergi turut sama berperang dengan orang-orang Islam di sana. Okay, lalu tapi mereka membawa panji kerana mereka ni warga negara mereka adalah Malaysia. Lalu panji yang dibawa adalah panji Malaysia. Okay, lalu kerana sukarnya untuk kita tahu siapa yang kita lawan ni dan bagaimana cara berhadapan dengannya,
maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya benarkan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi jihad. Jihad ni dia ada dua jenis. Okey, jihad ada dua jenis. Satu qital, kita satu lagi difa. Qital kita pergi perang. Kita pergi memerangi orang. Okey, difa ataupun kita pergi join perang dekat luar. Okey, ada orang perang kita join. Okey, so itu qital. Difa adalah pertahanan, mempertahankan diri. Orang serang Malaysia, wa'alaikumsalam, lalu kita mempertahankan. Orang serang rumah kita, lalu kita pertahankan rumah kita. So itu jihad difa. Okey, dalam jihad difa maka tidak ada masalah. Setiap orang wajib keluar. Ini wajib ain. Okey, setiap orang wajib mempertahankan harta dia, mempertahankan negara dia, mempertahankan maruah dia, semua orang wajib. Tapi dalam jihad qital, pergi perang, kita nak join orang perang, maka yang boleh menentukannya adalah ulul amri. Pemerintah kita yang boleh menentukan sama ada ini jihad atau tidak. Okey, ini perang fisabilillah atau tidak. So itu ditentukan oleh ulul amri. Sebab kadang-kadang kita nampak, wah, orang Islam perang dengan orang kafir. Okey, tetapi kita tak nampak apa yang berada di sebaliknya. Okey, ataupun apa consequence ataupun kesan daripada penglibatan kita di dalam perang tersebut. Okey, sebab tu antara bentuk tabayyun adalah dengan kita menyerahkan kepada ulul amri. Mereka akan selidik. Okey, sebab tu setiap negara ni dia ada dia punya perisikan dia. Okey, dan sistem perisikan ni dia bukan kalau kita nak kata sistem perisikan ni adalah benda yang natural, semula jadi, tetapi ia diguna pakai oleh Nabi SAW. Dia antara sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia tidak menyertai peperangan Badar. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia tidak menyertai peperangan Badar. Kenapa? Takkan sahabat yang sebesar Uthman bin Affan dia tak menyertai peperangan Badar. Tapi kerana mereka buat sesuatu yang lebih besar, iaitu mereka duduk dekat barisan hadapan jadi spy. Jadi perisik Islam. So setiap maklumat pergerakan orang kafir, berapa ekor binatang yang mereka bawa, berapa banyak senjata, semua direportkan kepada Nabi SAW. So benda ni adalah antara sunnah Nabi SAW di dalam peperangan. Tabayyun. Dia pergi selidik, bisik. Okay? Dan kemudian barulah ulul amri bila dia dengar, dia tetapkan. Okey, kita pergi berperang. Okey, yang ni tak payah pergi perang. Okey, kerana mereka keluar bukan untuk berperang. Okey, mungkin keluar nak buat perjanjian dengan kita ke apa ke. So semua bergantung kepada ulul amri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kita sebut tadi, Allah Taala bagi satu contoh. Okay. Contoh bila kita keluar pergi berperang, lalu kita jumpa dengan kumpulan musuh. Okay. Kita dapat berita. Okay. Kita tak ada selidik, tak tabayun pun. Lalu kita hanya dengar berita. Ada orang datang daripada jauh, datang masuk dekat kawasan kita, lalu dia bagi tahu bahawa grup A nak serang kita. Okey, grup A nak serang kita. Okey. Lalu kita bila kita dengar grup A nak serang dan ia adalah berita besar. Okey, lalu kalau seorang pemimpin yang hanya menggunakan emosi semata-mata, maka dia kata, okey, kita lawan balik. Okey, kita lawan balik. Grup B pun kata, kita lawan balik grup A. Okey, so akan jadi peperangan. Tetapi seorang pemimpin yang bijak, dia akan hantar dulu. Macam mana Nabi SAW hantar katibah-katibah. Kumpulan-kumpulan kecil yang Nabi SAW hantar untuk selidik dulu keadaan. Betul ke cakap orang ni? Sebab kadang yang datang tu, orang yang fasik. Fasik ni adalah orang yang kita nak kata apa, ingin tengok ada perpecahan dan permusuhan. Okay? Macam mana yang kita tengok sekarang lah antara Rusia dengan NATO kan. So kita nampak ada batu api yang dekat belakang tu pergi perang. Okay? Sedangkan sepatutnya bila kita tengok dua orang nak berperang dan kesan yang cukup besar pada dunia, maka kita jadi orang tengah untuk mendamaikan antara mereka, bukan jadi batu api. So sebab kerana wujudnya orang batu api ni, maka Allah Ta'ala suruh fatabayyan, selidik dulu. Okay, jangan main taram, jangan main terima dia berita yang datang. Okay, lalu bila katalah keluar, bila tak selidik, lalu kita keluar. Lalu grup B bila jumpa grup A, okay, grup B ni katalah dia beriman. Bagi mereka ni beriman. Okay, dan bagi grup B, grup A ni adalah orang kafir. Tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diperangi.
Lalu mereka pun keluar, grup B ni keluar untuk bertemu dengan grup A. Tapi bila sampai je jumpa grup A jumpa je kata apa? Assalamualaikum. So macam mana? Kita dah keluar, dah ready nak pergi perang dah. Tapi tiba-tiba bila kita jumpa orang yang kita nak perang, dia pun kata Assalamualaikum. Lalu apa pendirian kita? Apa pendirian kita? Maka ada sebahagian orang bila dia dengar, dan ini biasa, ini benda semula jadi pada manusia. Apabila dia dengar orang bagi salam, dan dia punya asalnya mereka keluar kerana hendak berperang, maka sama ada dia percaya, dia percaya. Bila orang kata Assalamualaikum, maka dia kata, ini beriman pada Allah Ta'ala, so kita tak payah perang dengan dia orang. So ataupun kalau dia tak beriman pada Allah Ta'ala, bila dia memulakan salam kepada kita, bermakna dia menghormati kita. Dan dia mengiktiraf kita sebab dia yang memulakan salam. Sebab tu Nabi SAW tidak membenarkan mana-mana orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan salam kepada orang yang tidak beriman. Fala tabda'uhum bisalam. Nabi kata, kalau kamu jumpa dengan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan mulakan memberi salam kepada mereka. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan Islam ni duduk atas. Jangan mulakan, katalah kita jumpa, walaupun yelah kadang-kadang kita tengok ada jiran kita nak mesra dengan jiran kita nak nak menunjukkan kita ni ramah, lalu kita pun mula good morning, excuse me, I'm sorry, apa lagi, good evening, semua ucapan yang kita mulakan. Tapi Nabi SAW beritahu, fala tabda'uhum bisalam. Jangan kamu mulakan dengan memberi ucapan kepada mereka. So menunjukkan bahawa memulakan memberi ucapan, kita sedang memberi pengiktirafan kepada mereka. Kita sedang mengangkat mereka satu tahap di atas kita. Sebab Nabi SAW kata, yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil dia akan bagi salam kepada yang besar. Ini adab dalam memberi salam. Walaupun Nabi cerita tentang adab memberi salam, tapi nak bagi tahu bahawa yang sentiasa memulakan salam ni adalah golongan yang kecil. Dia akan memberi salam kepada orang yang besar, yang lebih tua daripada dia. Lalu kalau kita mulakan salam pada orang yang tidak beriman, maka seolah memperlihatkan bahawa kita sudah mengiktiraf dia duduk satu tahap lebih tinggi daripada kita. Maka sebab tu Nabi kata jangan mulakan salam pada mereka. Lalu ada orang yang percaya bila dia nak perang lah, kita buat Assalamualaikum. Dan ada orang pula dia akan kata, ini bagi salam ni sebab apa? Sebab takut mati. Ini pura-pura ni takut mati. Itu sebab dia berpura-pura masuk Islam. Lalu kita, ni dua benda yang biasa berlaku dalam manusia. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menilai yang zahir. Nilai yang zahir, nampak depan mata kita. Sebab tu ada benda-benda yang kita tidak boleh masuk campur dalam urusan manusia. Contoh dia bertakwa pada Allah Ta'ala ke tak, kita tak boleh masuk campur. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke tak, maka kita tak boleh nak masuk campur. Dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala ke tak, maka kita tak boleh nak masuk campur. Dia ada hasad dengki ke, dia ada takabur ke, dia ada apa, kita tak boleh nak masuk campur. Sebab apa? Sebab perkara itu semua berkaitan dengan hati. Dan hati adalah benda yang tak zahir. Tak ada orang boleh ittilak, tak ada orang boleh melihat. Tak ada orang boleh selongkar hati manusia. So hati manusia adalah benda yang tersembunyi. Jadi kerana hati manusia benda yang tersembunyi, maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya membenarkan kita untuk menilai yang zahir sahaja. Sebab tu ini seronok kita nak cerita. Bila kita jumpa dengan orang, contoh, saya bagi contoh, orang yang tak menutup aurat, lelaki atau perempuan. Lalu kita kata kat dia, ini adalah perbuatan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia akan marah, dia akan kata, jangan ambil kerja Tuhan. Kita bukan ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan, Allah Taala yang nilai dalam hati dia. Tetapi bila kita tengok orang yang tak pakai atau tak menutup aurat, maka kita kata ini orang yang
tidak sempurna iman ni pada Allah Ta'ala. Saya minta maaf, bukan tidak beriman. Sebab iman tu dalam hati. Allah Ta'ala dia tahu dia beriman atau tidak beriman. Okey, tetapi kalau yang kita menilai daripada apa yang di luar. Okey, katalah dekat luar dia menampakkan, contoh dia minum arak. Okay. So kalau dia minum arak, macam mana kita nak kata bahawa dia ni ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun iman yang sempurna pada Allah Taala. So kita tak boleh nak katalah dia iman yang sempurna pada Allah Taala sedangkan dia sedang buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala minta kita menilai dengan benda-benda yang zahir, yang hanya nampak depan mata kita. Katalah orang tu dia ungkapkan perkataan kufur ataupun dia pergi sujud depan berhala. Maka kita nak kata apa pada dia? Kita nak kata apa? Kita kata dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dia kufur pada Allah Taala. So ada orang dipersoalkan, kamu jangan ambil kerja Tuhan untuk kafirkan orang. Allah Ta'ala bagi kita untuk menilai yang zahir. Penilaian zahir, dia tak semestinya sama dengan penilaian batin. Okay, katalah saya ambil contoh. Contoh si A. Okay, si A dan si B. Okay, si A ni malam-malam, anak dia pergi tukar jam dia. Jam dia ataupun laptop dia pergi tukar tarikh dengan hari. Hari dengan tarikh dekat laptop dia pergi tukar. So, esok sepatutnya hari Sabtu, tapi kerana anak dia dah tukar, maka jadilah esok anak dia suka main Candy Crush ke apa kan, suka tukar tarikh. Okay, lalu tukar tarikh, maka sepatutnya esok Sabtu jadi Ahad. Okay, lalu si A ni pun, bila orang tanya pada dia, okay, B ni tanya pada A, esok hari apa? A ni dia baru tengok laptop dia pun kata esok hari Ahad. B ni kata, dia ni menipu tak ingat dunia ni. Takkan tak tahu esok hari Sabtu. So si B ni pun dia pergi cerita kat orang si A menipu. Ataupun si C kan. Okay. Si A cakap kat si B, okay, B, esok hari Ahad lah. Okay. B pun cerita kat C, A kata tadi esok hari Ahad lah. C pun kata, apa A menipu ni? Nampak dia punya ni. Okay, sedangkan A ni dia bukan menipu, dia tersalah. Dia tersalah tengok. Okay, dia tersalah tengok kerana orang. Kerana orang kacau dia punya masa dia. Okay. Tetapi bagi B dan C, si A ni sedang menipu. Itu penilaian dia. Dia menilai dengan benda yang zahir. Okay. Penilaian B dan C bahawa A ni menipu, okay, tidak menjadikan A ni penipu di sisi Allah Ta'ala. Okay. B dengan C mungkin anggap A ni menipu. Tetapi adakah A berdosa? A tidak berdosa di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab A dia sebutkan benda yang dia yakin. Dia yakin. Tapi B dengan C apabila menilai dengan zahir, mereka menilai dengan orang ni menipu. Okay. So nampak? Okay. So apabila kita nilai seseorang, okay, kita nilai seseorang, orang ni contohnya kafir ke, okay, munafik ke, okay, maka itu penilaian kita di dunia. Okay, penilaian kita di dunia. So penilaian kita di dunia akan efek tak penilaian dekat akhirat? Kemungkinan. Tetapi dia sebenarnya tidak memberi kesan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang diri seseorang. Okay. Kita punya penilaian, assessment kita, Allah Ta'ala akan guna pakai juga sebab Nabi SAW bagi tahu antum syuhada'ullahu fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Okey, tetapi kata putusnya, yaumul fasl, kata putusnya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang manusia dia menilai dengan apa benda yang limit, ada limited. Okay, kita punya panca indera kita adalah panca indera yang limited, pengetahuan yang limited. So benda yang kita nilai adalah berdasarkan kepada apa yang kita ada. Okay, sama lah macam makanan contohnya. Ada orang puji makanan, tapi bila kita rasa apalah puji makanan tak sedap pun, itu pada pandangan kita dan kita ada penilaian kita. So penilaian kita adalah berdasarkan benda yang zahir ada depan mata kita. So kita kena tahu. Okey. Lalu apabila Allah Taala kata wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jangan kamu katakan kepada orang yang memberi salam kepada kamu lasta mu'mina. Okey, maksudnya jangan kamu kata kat dia, ni takut mati ni, kita perang dia dengan dia orang. Okey.
kerana peristiwa ni pernah berlaku depan ketika Nabi SAW masih hidup. Dalam satu peperangan, ada seorang sahabat Nabi, ceritakan sama ada Bilal bin Rabah ataupun Salman Al-Farisi. Maka sahabat ni dia nak dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia jumpa dengan seorang kafir, dia nak tebas kepala orang. Ketika mana dia nak tebas kepada orang tu, maka orang tu kata la ilaha illallah. Orang tersebut, orang yang nak mati kena bunuh tu, ketika mana dia nak kena bunuh dah. So dia kata la ilaha illallah. Tetapi sahabat ni bila dia dengar la ilaha illallah, dia pun kata apa? Dia dalam hati dia kata, ini orang yang sebut la ilaha illallah sebab takut mati. Lalu dia tetap tebas kepada orang. Lalu cerita ni sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bila dengar cerita ni, Nabi ulang satu perkataan banyak kali. Apa yang kamu nak buat dengan la ilaha illallah yaumul qiyamah? Apa yang kamu nak buat apabila orang ni datang nanti, orang yang mati tu datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu pada Allah Taala, ya Allah, aku dah mengucap 2 kalimah syahadah pun, tapi orang ni tetap bunuh aku. Nampak? Nabi SAW suruh kita nak menilai dengan benda yang zahir, yang nampak depan mata kita. Dan ini benda kita kena pegang betul-betul. Sebab apa? Sebab kita ni dengan media sosial yang terlalu banyak ni, kita banyak menceroboh kepada bahagian ataupun bahagian yang tak sepatutnya kita ceroboh. Bila kita dengar cerita tentang orang ni bunuh orang tu, orang ni makan harta orang ni rasuah orang ni salah guna kuasa, lalu kita pun dengan sesedap hati kita bagi penilaian kita. Penilaian kita. So penilaian mesti berdasarkan benda yang zahir. Zahir maksudnya nampak dan jelas depan mata kita. Benda yang tidak jelas, tolong jangan libatkan diri kita. Kita tak nak nanti kita jumpa dekat akhirat, bila mana Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu cakap macam ni? Oh, saya ikut orang tu. Qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini antara orang yang Allah Ta'ala azab dekat akhirat nanti. Lalu antara alasan yang mereka bagi ialah inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami ikut dan kami taat apa yang bos-bos kami kata, ketua-ketua kami kata kami ikut ni. Ketua kampung kata apa kami ikut ni. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Lalu mereka membawa kami ke jalan kesesatan. Kita duk ikut orang. Kadang kita ada benda yang kita suka. Kita ada benda yang kita tak suka. Lalu benda yang kita tak suka, kita dengar benda buruk dia, bagi terus. Penilaian kita terus bagikan dia. Benda yang kita suka, dia buruk macam mana pun kita tetap. So kita nak menilai dengan benda yang zahir. Macam contoh sekarang, bila disebutkan tentang tarikat. Kita ambil isu yang ada sekarang. Tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandiyah ni orang berbeza pandangan. Ada yang kata boleh diterima. Ada yang kata tak boleh diterima. So bila kita nak menilai apa yang perlu kita buat, kita tengok benda yang zahir pada Naqsyabandiyah. Tengok benda yang zahir, jangan tengok benda yang tersembunyi. Kita nak nilai Naqsyabandiyah, mereka ni bila beribadah bersembunyi daripada manusia. Kita tak boleh nak nilai benda yang tersembunyi. So depan orang ramai mereka buat apa? Depan orang ramai mereka berzikir dengan menari contohnya. Berzikir dengan melompat-lompat, menari. So kita kata benda ni tak pernah diajar oleh Nabi SAW untuk kita zikir menari. Bahkan untuk berzikir dengan angguk kepala pun khilaf di kalangan para ulama. Kita yang selalu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Kan kita berzikir pun kadang kita headbanging kan. Kita gerakkan kepala kita kiri, kanan, depan, belakang. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa dia khilaf? Sebab antara makna Yahudi, Al-Hawdan, antara makna Yahudi adalah headbanging. Kerana orang Yahudi ni, bila mana mereka baca kitab, mereka baca kitab Taurat mereka akan angguk kepala. Sebab tu sebahagian para ulama kata bila kita berzikir pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, kepala tak bergerak. Sebab apa? Tak nak meniru keadaan orang Yahudi. Dan bahkan orang Yahudi ni lebih jelas kalau mereka berada di depan weeping wall, apa benda? Dinding yang menangis tu.
So bila mereka berada depan dinding pun lagi kuat dia punya headbanging. So nak headbanging ni pun dah khilaf di kalangan para ulama. Tiba-tiba ada orang kata boleh zikir menari. So kita pun terpaksa bagi penilaian berdasarkan yang zahir. Yang zahir kata Nabi tak pernah ajar benda ni, so siapa ikut benda ni maka dia akan semakin jauh daripada ajaran Nabi SAW. So nampak itu penilaian yang zahir. So kalau kita tengok seorang ni, orang kata kat dia ni mencuri apa semua, dia ni tak baik perangai apa semua, tapi zahir depan kita dia solat kat masjid, 5 waktu berjemaah, cakap pun cakap yang baik, suka tolong orang. So macam mana kita nak bagi penilaian yang buruk sama seperti manusia? So orang lain ada penilaian dia, tapi bila kita nak bagi penilaian kita, sebab penilaian kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. So tak kira lah manusia cakap apa pun, penilaian kita mesti penilaian berdasarkan yang zahir. Okey. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Okey. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, ada di kalangan manusia yang mana mereka dalam peperangan jumpa orang nak bunuh orang, tapi orang tu tiba-tiba kata assalamualaikum, ataupun orang tu Allahu akbar, ataupun orang tu kata la ilaha illallah, tapi dia bunuh juga. Sebab apa? Tabtaguna aradal hayatid dunya, kerana mengharapkan ganjaran-ganjaran dunia, habuan-habuan dunia. Sebab apa? Dalam peperangan, kita cerita sebelum ni, sesiapa yang bunuh musuh, okey, katalah saya bunuh seorang musuh, lalu semua harta yang ada pada musuh ni milik saya, itu dipanggil sebagai ghanimah, harta rampasan peperangan. Okey. So kerana itu antara galakan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang beriman supaya mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Taala untuk dapatkan sama ada mati syahid di jalan Allah Taala ataupun menang dengan bawa balik ghanimah. Okey. Lalu Allah Taala menceritakan bahawa ada orang yang dia dengar orang sebut perkara berkaitan dengan agama, tapi tiba-tiba dia tetap bunuh orang tu kerana apa? Kerana nakkan ghanimah peperangan. Tabtagu na'aradal hayatid dunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'indallahi maghanimu katsirah. Tengok, ini uslub. Okey, satu uslub. Cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kafir buat salah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Walahum azabun alim fa'alaihi ghadabun minallah. Allah Ta'ala cerita tentang kemurkaan Allah Ta'ala. Azabun alim, azabun syadid. Tapi tengok, orang Islam bila buat salah, dia bunuh orang. Dia bukan satu benda yang kecil, bunuh orang ni. Dan dia bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan assalamualaikum. Maksudnya orang yang mengiktiraf dia sebagai seorang Muslim. Dan Islam tu agama yang tinggi. Okey, lalu orang ni buat salah, dia bunuh orang kerana nakkan harta dunia. Boleh bayangkan dia punya dahsyatnya perbuatan orang. Okey, dia bunuh orang kerana nakkan harta dunia. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada orang beriman ni fa indallahi maghanimu katsirah. Okay, dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada maghanimu katsirah. Allah Taala tak sebut bahawa lahum azabun alim, lahum azabun syadid. Kerana cara Allah Ta'ala berinteraksi dengan orang beriman dan orang tidak beriman ada standardnya. Okay. Ada standardnya. Okay. Bagi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, orang ni lebih dekat dengan mahabbah, kasih sayang Allah Ta'ala. Lebih dekat dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding orang tak beriman. Sebab tu di kalangan bila berbicara dengan orang beriman, maka uslub yang Allah Ta'ala guna adalah uslub yang lembut. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu ini kesalahan yang besar, tapi Allah Taala kata tak usah buat. Okey, kerana apa? Kerana kalau kamu nak harta, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada harta yang lebih banyak. Dan itu yang sepatutnya kita buat. Itu yang sepatutnya kita buat. Okey, sebab kadang-kadang bila kita tengok ada orang dia mengangkat orang kafir ni lebih hebat daripada orang Islam. Katalah dia tengok Amerika dan dia tengok Mesir. Okey, Mesir jahat. Okey, bukan Mesir jahat. Tapi kalau kita tengok pemerintahan dekat Mesir, adalah pemerintahan yang tidak menampakkan Islam, yang macam Malaysia lah lebih kurang lah. Tapi Mesir ni nampak lagi kebaratan dia. Okey. Namun Mesir ni orang yang beriman. Okey. Amerika ni totally kafir. Kita tengok dekat atas depan dia pun kata si BO ni orang yang baik dengan Islam.
Okay, si GT ni pun sama baik dengan Islam dia. Yang sekarang ada pun seorang yang cenderung pada Islam. Kita pun duk puji Amerika dan kita bahan Mesir sebahan-bahannya. Okay? Tanpa kita sedar bahawa Mesir ni kepimpinan dia ramai orang beriman pada Allah Ta'ala. Sedangkan Amerika, siapa dalam Amerika punya dia panggil dia punya sekretari dia. Siapa di kalangan sekretari Amerika yang Muslim? Tak ada. Tapi kita duk angkat dan kita duk puji dia. Dan kita bahan pula orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang macam tu, dia terlalu pandang ke arah nampak orang kafir lagi hebat daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu fa'indallahi maghanimu katsir. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut cara nak berinteraksi, kamu kena lembut sikit dengan orang-orang yang a'izzatin 'alal muslimin, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Allah Ta'ala kata sesama orang yang beriman dia azillah, cakap baik, jadi seorang yang azillah daripada perkataan zul, tunduk, rendah diri bila bercakap sesama orang beriman. Tetapi dengan Amerika kita kena tunjuk izzah, dengan orang kafir kita kena tunjuk izzah, kemuliaan kita sebagai seorang Muslim. Nampak? So jangan kita duduk depan kerana Jepun ni hebat, kerana Amerika ni hebat, UK ni hebat, Australia ni hebat. Bila bercakap dengan pemimpin dia, yes. Tapi bila bercakap dengan Saudi, bila bercakap dengan Yaman contohnya, Somalia, negara Islam yang kita duk pandang rendah pada mereka, So Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau Allah Taala guna uslub macam ni untuk orang yang bunuh orang, okay, so apatah lagi dengan orang yang tak orang beriman yang tak buat masalah pun pada kita. Semua kita pandang rendah pada mereka, lalu kita layan mereka dengan layanan yang rendah. So Allah Subhanahu Wa Taala sedang ajar kita dengan orang beriman, tolong kita rendahkan diri kita sama taraf dengan mereka. Kerana semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kata Allah Ta'ala, kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Okey. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Maksudnya dulunya kamu sama macam orang ni. Okay, dulu orang yang kamu nak bunuh ni, kamu pun duduk tempat dia dulu. Kamu kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala manallahu 'alaikum. Allah Taala bagi anugerah pada kamu. Allah Taala bagi satu kelebihan pada kamu. Lalu kamu jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Allah Taala kata fatabayyanu. Okey, kalau orang tu cakap assalamualaikum, la ilaha illallah, benda pertama kamu buat tanya, betul tak kamu dah masuk Islam? Okay, kalau dia kata ya, saya benar-benar masuk Islam, maka jangan. Okay, kalau dia kata kalau selidik kata memang dia ni sebenarnya dia sebut la ilaha illallah sebab nak infiltrate, nak masuk dalam tentera Islam supaya dapat kucak-kacirkan tentera Islam. Okey, so dekat sini kita kata no, kita kena bunuh orang yang nak buat ghadar, nak buat khianat pada orang Islam. Fatabayyanu. So Allah Taala kata sebelum kamu nak buat sesuatu, jangan pakai emosi, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Okay, ingat ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. Setiap benda yang berlaku fatabayyanu, selidiklah dulu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Okey, maha hebat pengetahuannya. Khabir ni kalau di kalangan manusia dia disebut sebagai pakar. Okey, pakar, khabir. So pakar ni dia bukan sekadar tahu, tapi dia hebat pengetahuannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala maha mendalam, maha hebat pengetahuan dia terhadap apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, walaupun kita cuba sembunyikan benda tu, maka kita boleh sembunyi daripada manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tahu. Okey. So sebab apa Allah Taala turunkan ayat 94 ni? Mari kita tengok sebab penurunan ayat. Sebab penurunan ayat ni adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat ni diturunkan kerana kana rajulun fi ghunaimatin lahu falahiqahu al-muslimun. Okey, ada seorang lelaki
dia sedang fi ghunaimatin lahu. Dia ada bawa harta dia sikit. Okay, dan harta ni, ghunaimah ni daripada perkataan ghanam. Okay, kerana ghanam ni apa, kambing. Okay, kerana apa? Kerana harta yang paling berharga bagi orang Arab pada waktu itu adalah kambing. Okay, kambing ni kita panggil minimum harta. Okay, nak tunjukkan seseorang tu berharta, dia ada kambing. Okay, kalau dia tak ada kambing, maka dia tidak berharta. Okay, sebab tu Nabi SAW letak had untuk potong tangan. Orang yang mencuri, okay, mencuri yang boleh bawa kepada potong tangan. Okay, nilai dia apa? Nilainya adalah kambing, seekor kambing. Nilai seekor kambing. Okay, dekat Malaysia nilai seekor kambing RM800. So orang yang mencuri pada harga RM800 dan sabit dia punya curian dia, maka boleh dipotong tangan. Tapi semua ditentukan oleh ulul amri. Kena ingat, okay, bukan kita yang potong tangan dia, tapi pemerintah yang potong. Okay, so nilai. Okay, nilai. Dan begitu juga kalau ada harta yang dijumpai, laqitah. Okay, laqitah. Laqitah. Okay, laqitah banyak mana yang dibenarkan untuk kita ambil. Kita boleh ambil. Okay, maka ada sebahagian para fuqaha kata laqitah yang kita boleh ambil adalah nilai yang bawah daripada nilai seekor kambing. Okay, nilai seekor kambing. Yang dibenarkan ambil adalah bawah nilai seekor kambing. Okay, maksudnya nilai seekor kambing 800. So kalau kita jalan-jalan tepi jalan yang kita jumpa RM800, maka sewajarnya kita elankanlah sebab banyak kot RM800. Okay, tetapi dibenarkan untuk kita ambil kalau kita tak tahu siapa tuan dia, dah elan pun tak tahu. Tetapi kalau nilainya lebih daripada seekor kambing, maka kita tidak boleh ambil. Okay, kita kena bagi pada kerajaan nilai seekor kambing. So itu indal Arab, pada orang-orang Arab, ghanam adalah penanda aras kepada kaya atau tidak. Okay. So kalau ada ghanam, ada kambing kat rumah dia, dia bela kambing, kaya. So tak ada kambing, tak ada kaya. Okay. So kana rajulun fi ghunaimah. Ghunaimah ni ghanam tapi sikit lah. Sikit je kambing dia. Bukanlah ghunaimah. Dan daripada ghanam ni, kerana ghanam melambangkan harta, maka ghanimah, harta-harta ni digunakan perkataan ghanam kerana menunjukkan ghanimah ni maksudnya harta. Okay. Ghunaimah. Okay, ghunaimah dia isim tasghir dia panggil. Okay. Ghanimah. Okay, ghanimah harta, maksudnya memang harta, betul-betul harta. Okay, tapi bila disebut ghunaimah, maksudnya adalah harta sikit-sikit. Macam tu lah lebih kurang. So seorang lelaki ni ada harta sikit-sikit je. Ghunaimatin lahu falahiqahul muslimun. Okay, lalu tengah-tengah jalan lahiqahul muslimun. Orang Islam jumpa dia. Dan lelaki ni adalah lelaki yang orang Islam ni pun tak tahu dia ni kafir ke tak. Tapi orang Islam yang keluar ni adalah orang Islam yang keluar kerana nak pergi perang. Nak pergi risik ke, nak pergi perang ke. Dia nak keluar pergi berperang. Okay, lalu dia jumpa seorang lelaki dengan harta dia. Okay. Faqala assalamualaikum. Lalu mungkin kerana kawasan tu adalah kawasan musuh. Okay, kawasan yang tak ada orang Islam kat situ. Okay. Kawasan musuh. Lalu tentera Islam ni masuk dalam kawasan musuh ni, dia jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ni bila nampak tentera Islam, dia seorang, rajulun, seorang. Dan dia jumpa tentera Islam, laqiqahul muslimun, ramai. Dan ramai ni pun mungkin dalam 7-8 orang, macam tu lebih kurang lah. Okay. Maka lelaki ni disebut, dia tengok tentera Islam, kita assalamualaikum. Okay. So kalau kita jadi tentera Islam pun, kita jumpa seorang dekat negara orang kafir, kita jumpa negara kafir yang sedang berperang dengan kita. Okay. Negara kafir ni tengah berperang dengan kita, kita masuk kat negara dia secara senyap-senyap, lalu kita jumpa seorang lelaki dan lelaki tu bagi assalamualaikum pada kita. So dalam kepala kita apa dia? Ini takut mati ya ni, dia seorang, kita ramai. So dia bagi salam sebab takut. Okay. Faqataluhu wa akhadhu ghunaimatah. Okay, maka orang Islam tu pun dah, ini takut mati ni. Bunuh je lelaki tu. Faqataluhu, mereka bunuh dia, wa akhadhu ghunaimatah. Okay, dan mereka mengambil harta-harta yang ada pada lelaki tersebut. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini.
Tapi Allah Ta'ala kata kenapa tak tabayyun dulu. Dia dah bagi salam pada kamu. Walaupun dia duduk dekat kawasan orang kafir. Okay, kawasan yang kamu rasa tak ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Tapi apa salahnya kalau kamu tanya dulu pada dia. Kamu ni betul-betul beriman pada Allah Ta'ala ke tak? Okay. Dah dapat jawapan yang jelas dan nyata. Barulah kita ambil tindakan. Itu pun kalau boleh kita tangkaplah dia dulu. Okay, tangkap dia dulu dan kemungkinan dia boleh masuk Islam dulu ke. Okay, so kita jadikan dia tawanan. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak jadikan tawanan, maka kita kena anggap dia sebagai tawanan, bukan kerana nakkan fidak. Fidak ni apa? Tebusan peperangan. Okay, antara kritikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW ialah kerana Nabi kumpulkan tawanan perang Badar. Kenapa dalam perang Badar kita dengar 70 tawanan perang, tapi dalam perang Khandaq tak ada tawanan perang, dalam perang Hunain tak ada tawanan perang yang begitu banyak. Okay. Kenapa dalam perang Badar 70 sampai 70? Kerana pada dalam peperangan Badar antara perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW dan orang Islam adalah kumpul tawanan banyak-banyak. Untuk apa? Untuk dapatkan tebusan. Tebusan ni harta yang dibayar untuk bebaskan orang-orang yang ditawan. Okay. So Islam tidak menggalakkan tawanan perang. Sebab tu kalau ada orang kafir yang datang, maka seorang ke dua orang ke bunuhlah. Okay. Walau bagaimanapun jika orang kafir tu datang dengan la ilaha illallah, jika dia datang dengan assalamualaikum, jika dia datang dengan azan, okay, maka Allah Ta'ala kata fatabayyan. Ditanya dulu, kamu betul-betul beriman pada Allah Ta'ala ke? Kamu takut ke? So bila dah dapat jawapan, barulah kita ambil tindakan yang sepatutnya. Okay, maka riwayat ini adalah riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Sebab turunnya ayat ini, okay, kerana orang yang mencari yang bunuh orang dalam dan kemungkinan orang yang dia bunuh tu kafir, tetapi dia bunuh setelah dengar orang tu punya perkataan berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bunuh pula kerana nakkan harta dunia. Okay, maka kritikan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang beriman. Namun cara kritik Allah Subhanahu Wa Taala pada orang beriman lain dengan cara kritik Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ayat yang ke-94. Okay. Baik, kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Okay, ayat yang sama. Kita masih ada masa lagi. Bagi masa lagi. Baik, ayat ke-95. Tapi sebelum masuk ayat 95, kita nak tengok ada soalan. Ada soalan berkaitan ayat 94. Okey, tak ada. Okey, tak ada, kita sambung pada ayat 95. Ayat 95 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Okay. Baik, ni ayat-ayat yang agak mudah dia punya himpunan huruf dan perkataan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Ya, jaga-jaga pada huruf ra. Ghairu ulil darari. Ra tebal dan wi ra nipis. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim. Amwa. Jangan amwa. Tak ada. Amwalihim wa anfusihim. Lihim, jangan lihim. Lihim. Okay. Lihim. Okay. Lihim. Okay, so tak nak. Semua baris bawah bunyi dia adalah i. Bi amwalihim.
وأنفسهم. أيوة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. Husna, jangan husna. Husna tak nak. Husna. Okay, jangan ada tambahan A atau E dekat belakang huruf. Husna, tak nak. Husna, tak nak. Husna. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا. Okay, sekali lagi huruf jim adalah huruf yang tidak ada angin langsung pada dia. Jangan baca tak nak. Ajran azima. So jarakkan antara gigi kita. Gigi atas, gigi bawah, jarak. Jangan, kalau dia sentuh tak nak. Ajran azim. Okay, huruf yang tebal, maka bila dia berbaris bawah, maka jatuhkan rahang kita ke bawah. Azimah. Wah. Baik, ayat ini. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam ayat ini? La yastawi. Okey, tidak sama. Okey, bila kata tidak sama, maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dua golongan, A dan B. Siapa golongan A, siapa golongan B? Golongan yang pertama, al-qa'iduna minal mu'minin. Ini golongan yang pertama. Okey, dan golongan yang kedua adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Okey, ini golongan yang kedua. Okey, al-qa'idun tadi kita sebut qa'ada, maksudnya duduk. Okey, qa'ada, duduk. Okey, semua orang yang daripada qa'ada ni, dia asalnya daripada kita sedang buat sesuatu kerja, tiba-tiba duduk. Okey, so itu qa'ada. Okey, jalasa pula adalah orang yang duduk, memang duduk lama, dia duduk. Okey, so kalau kita kata huwa jalisun 'alal kursi atau jalasa yajlisu fil maktabah, dia duduk dekat perpustakaan. So maksudnya dia dah duduk dah satu tempoh yang lama. Okay, dia dah duduk, dah tenang, dah, so dipanggil jalasa. Tetapi qa'ada ni adalah daripada orang buat tengah bergerak, tengah berusaha, tiba-tiba tak, dia duduk. Itu qa'ada. Okay, kedua-dua maksudnya sama, iaitu duduk. Okay. Lalu setiap perkara yang mula dengan sibuk, busy, sibuk, apa semua, tiba-tiba berakhir dengan duduk, okay, maka ia disebut qu'ud. Okay, disebut qu'ud. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala bercerita tentang zikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Okay, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni amalan yang melibatkan pergerakan mulut. Okay, yang melibatkan, ada zikir yang melibatkan bacaan Al-Quran adalah zikir. Okay, bila berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila amalan tiba-tiba dia duduk. So duduk ketika selepas berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah dia berzikir, dia baca Quran dalam keadaan berjalan. Okay, dia berzikir subhanallah dalam keadaan berjalan, dalam bawa berlari ke, dalam bawa basikal ke, maka tak ada masalah. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam bentuk-bentuk yang fitrah manusia berjalan. Okay, ketika mana dia berlari, so itu benda fitrah, tak ada masalah. Tapi benda-benda paksaan macam menari, maka tidak dibenarkan. Okay, berzikir. Okay, so bila dia dah penat berzikir, tiba-tiba dia duduk. So duduk tu dipanggil qu'uda. Okay, dipanggil duduk, qa'ada. Okay, macam tu juga orang-orang yang kerja. Okay, dia panggil dia bekerja 60 tahun dia kerja. Okay, usia yang maksimum untuk pencen adalah usia 60 tahun. So dia bekerja selama 35 tahun. Standard start bekerja katalah umur 25 tahun dia start kerja sampai 60. So 35 tahun dia bekerja. Lepas habis kerja tiba-tiba dia duduk tak buat apa-apa. So berehat. So itu dipanggil taqa'ud. Taqa'ud maksudnya dia minta agar didudukkan. So dia duduk lah. Okay, qa'ada. Maksudnya orang yang pencen. Okay, begitu juga perempuan-perempuan yang sepanjang usia dia melahirkan anak. Okay, dia melahirkan anak. Okay. Lalu kemudian sampai satu tahap dia dah stop, berhenti. Okay, maka ataupun dia bukan melahirkan anak je. Al-qawaid ni dia dipanggil perempuan-perempuan yang masih nakkan berkahwin dan ada orang nak berkahwin dengan dia.
Nampak? Ada perempuan-perempuan walaupun usia dia 70, 80 tahun, tapi dia masih nak kepada perkahwinan dan masih ada orang nak pada dia. Yang ni dia masih dalam tempoh tempoh bernilai. Dia bukan bernilai, nak cari perkataan dia, tempoh yang dia bekerja. Okay, dia masih dalam beramal lagi. Okay, tetapi sampai satu tahap bagi perempuan ni, dia sampai satu tahap dia dah tak nak kahwin dan dia tak ada orang nak kahwin dengan dia. So perempuan ini dinamakan sebagai al-qawaid. Okay, daripada perkataan qa'ada juga, duduk, al-qawaid. So al-qawaid ni bagi perempuan-perempuan yang qawaid, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelonggaran pada mereka untuk bukan buka aurat, tetapi kalau terdedah kawasan-kawasan yang tempat perhiasan mereka, maka tidak ada masalah. Okay, sebab mereka ni dah tak nak berkahwin dan tak ada orang nak berkahwin dengan mereka. Okay, so al-qawaid, tak nak masuk dalam dunia perkahwinan dah. Okay, so itu dipanggil sebagai al-qawaid. Okay. So ada hukum al-qawaid. Nanti kalau kita sampai kat surah An-Nur, kita boleh cerita tentang hukum kepada al-qawaid. Okay, so itu maksud al-qawaid. Daripada kita pernah tiba-tiba al-qaidun. Okay, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Orang yang beriman ni sentiasa beramal, bergerak apa semua. Tapi tiba-tiba datang panggilan jihad dia. Okay. Lalu kita nampak ayat 94 dan 95 menceritakan ketaatan dari segi apa? Ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala perlu diuji. Okay. Kita nak tunjukkan Allah Taala nak tengok daripada kita sesuatu yang dinamakan taat. So bila nak taat, Allah Ta'ala akan uji. Dan ujian paling besar yang Allah Ta'ala berikan untuk mencari ketaatan kita adalah jihad. Kerana jihad dia melibatkan pengorbanan harta dan nyawa. Okay. Harta dan nyawa. Okay, itu jihad. Okay. Bila dia nak keluar pergi berperang, maka dia kena prepare diri dia, dah ready dah dulu. Okay, dalam peperangan ni kemungkinan aku akan mati. So dia dah mentally prepared. Dan bila dia nak keluar pergi berjihad, mana ada orang sponsor? So kena siapkan pedang sendiri, baju besi sendiri, kenderaan sendiri. Okay, semua kena siap sendiri. Maksudnya dia keluar dengan harta dia dan nyawa dia. So itu pengorbanan yang paling besar daripada manusia. Sebab tu bila Nabi SAW cerita tentang amalan yang terbaik, Nabi SAW kata, ma min amalin, tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ni, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Okay, 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang amalan pada waktu itu adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, walau bagaimanapun Nabi kata illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan hartanya dan nyawanya, walam yarji' minhu bi syai'. Dan kemudian dia tak balik langsung. Macam mati syahid lah. So nak kata jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni melibatkan pengorbanan harta dan nyawa. Dia tak sama macam solat. Solat pun melibatkan pengorbanan, tapi pengorbanan masa dan tenaga. Okay, zakat dia melibatkan pengorbanan harta sikit. Haji dan umrah melibatkan tenaga, harta. Okay, tapi tidak ada yang sehebat mengorbankan nyawa melainkan jihad di jalan Allah Taala. So itu kemuncak. Sebab itu dalam satu riwayat Nabi SAW sebut wadharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemuncak kepada Islam ini, penyerahan diri pada Allah Taala, ialah apabila al-jihad, kita berjaya untuk menyertai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu Allah Ta'ala cerita tentang satu golongan, al-qa'iduna minal mu'minin. Ni al-qa'idun yang tak nak pergi perang. Orang dekat Madinah ni dia ada orang beriman, okay, Aus dan Khazraj. Kemudian ada orang munafik, Abdullah bin Ubay. Kemudian ada orang Yahudi. Okay, so ini semua orang yang ada perjanjian dengan Nabi SAW. Maksudnya kalau Nabi kata perang, kena pergi perang. Okay, itu asal. Okay, lalu kemudian macam biasalah, orang munafik dia cari alasan. Orang Yahudi pun memang dia dah mengisytiharkan permusuhan. Okay, so dia hanya akan mempertahankan Islam kalau perang dekat dalam Madinah. Luar dia tak join. Okay, tinggallah orang beriman. Okay. Lalu rupanya di kalangan orang beriman ada juga orang yang tak nak keluar perang. Okay, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang dia tak nak keluar perang. Okay.
Wal mujahiduna fi sabilillah. Kumpulan yang kedua pula adalah orang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jahada, jihad ni daripada perkataan jahada. Jahada ni kepenatan, kesesakan. Okey. So mana-mana benda yang melibatkan kepenatan dan kepenatan yang sesak. Maksudnya kita betul-betul tersepit. Okay. Ada kepayahan dekat situ. So itu adalah jihad. Okay, sebab tu ada sebahagian ulama menamakan menuntut ilmu ni, payah nak menuntut ilmu ni, masa kita, harta kita kena korbankan. So ia dinamakan jihad. Ada juga orang yang sebahagian ulama kata masuk dalam perniagaan, kita berusaha daripada bawah bina perniagaan kita sampai besar supaya kita boleh berzakat, maka ia adalah jihad. Okay, kerana semua yang melibatkan kepayahan dan kepenatan dan kesusakan. So ia adalah jihad. Okay, cuma Allah Ta'ala sebut kat sini wal mujahiduna fi sabilillah. Syarat dia untuk jadi golongan yang kedua ni adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi al-qa'iduna minal mu'minin. Dia tak nak pergi perang tetapi dia adalah dari kalangan orang yang beriman. Okey. So kita sebut dekat sini pun Allah Ta'ala sedang tunjukkan kelembutan kepada orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jihad, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Kutiba alaikumul qital. Telah difardukan, telah diwajibkan kepada kalian al-qital, peperangan. So ini adalah benda wajib. Bila Nabi SAW suruh pergi perang, bukan saja-saja, benda paling besar Nabi SAW suruh. Dan ia melibatkan nyawa orang. Bermaksud ada benda penting di dalamnya. Okay, so kita kena sahut panggilan Nabi SAW. Okay, panggilan Allah Ta'ala dan panggilan Nabi SAW. Tapi tiba-tiba ada orang yang tak nak pergi perang. Okay, so kalau lah benda ni datang daripada orang kafir kata aku tak nak solat, aku tak nak pergi perang, maka Allah Ta'ala akan bagi ayat jawapan hukuman. Azabun alim, azabun syadid. Okay, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang orang beriman, buat salah ni, tak nak pergi perang, maka Allah Ta'ala sebut dekat sini la yastawi, tidak sama. Tengok bahasa yang lembut. Okay, tidak sama orang yang tak berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang ni okay, saya KIV kan dulu. Sebab kita nak tengok sebab turun ayat ni, baru kita cerita tentang ghairu ulil darar. Okay, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat bawah ni wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Okay, dengan harta mereka, amwal, harta, anfusihim, nyawa mereka, jiwa mereka. Okay, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harta mereka. Okey, so dengan erti kata lain bahawa berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sama ada dengan harta ataupun dengan nyawa. Dan yang terbaik harta dan nyawa, itu yang terbaik. Okey, tapi kalau nak dinamakan jihad, maka boleh berjihad dengan harta kita. Sebab tu kita kata Islam dia tak pernah haramkan pada kita, larang kita daripada jadi orang yang kaya. Bahkan Islam suruh jadi kaya, pergi cari harta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak muka bumi ni semua untuk kamu, pergi cari. Tapi ambil harta, tujuannya adalah untuk wal mujahiduna fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jihad ekonomi ke, bayar zakat ke, so itu bentuk-bentuk jihad di amwal. Bagi orang yang tak ada amwal, tidak ada harta, dan harta ni dia tak semestinya emas dan perak. Okay. Sebab bila harta ni adalah benda yang kena zakat. Okay, zakat kita kadang-kadang ambil daripada duit kita. Zakat kadang-kadang ambil daripada binatang ternakan. Okay, zakat ambil daripada tanaman. Zakat ambil daripada hasil bumi. Maksudnya kat dalam bumi ada ferrum, ada argentum, besi dan perak. Okay, ada benda yang tersimpan di dalam bumi ni. Petroleum. Okay. So semua benda yang ada nilai, maka ia adalah harta. Okay. Semua benda yang ada nilai, maksudnya kita ada durian, dia kena pula musang king, maka ia adalah harta. Okay. So bi amwalihim, maka kalau kita tak mampu nak keluarkan duit, okay, tapi kita ada banyak simpanan senjata, maka ia adalah harta. Okay. Kita boleh berikan dia jihad di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okay, kita tak ada apa yang kita boleh bagi. Cuma kita ada pokok kelapa je kat rumah kita. So ambil pokok kelapa tu bagi pada orang-orang yang memerlukan. Kenapa jadi macam ni? Okay, bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Okay, so itu adalah jihad dengan harta kita. Okay, hasil bumi. Kita gali tanah kat rumah kita. Okay, rupanya kawasan rumah kita tu kawasan yang penuh dengan emas. Okay, lalu kita pun bagi emas tu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jihad dengan harta kita. Kalaulah tak ada harta, memang tak ada harta langsung. Pusing kat mana pun tak ada harta. Maka jihadlah dengan wa anfusihim, dengan jiwa kita, dengan diri kita. Ya, orang yang katalah dia tak mampu dan tak berharta, maka jihad dengan ilmu. Pergi keluar belajar. Okay. Ada orang yang bayar zakat untuk orang yang belajar. Okay. Maka kita gunakan diri kita untuk pergi belajar. Pergi belajar. Ada satu keluarga datang jumpa Nabi SAW. Abang dan adik. Okay. Adik dia ni sibuk menuntut ilmu. Abang dia pula bekerja dapatkan duit. Okay, dan dia dapat duit, dia guna sebahagian daripada harta dia untuk perbelanjaan adik. Lalu sampai satu masa dia jadi tak puas hati. Adik dia tak nak kerja, adik dia duduk sibuk menuntut ilmu. Okay, dan dia pula kena penat pergi bekerja. Okay, dan dapatkan duit. Okay, lalu dia datang jumpa Nabi SAW. Nabi mengadu pada Nabi SAW. Okay, lalu Nabi SAW kata apa pada dia? Kamu tak tahu kemungkinan harta yang kamu dapat ni kerana infak kamu pada adik kamu. So dua-dua benda ni adalah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua terpulang pada kita nak pilih jihad untuk harta dan harta atau jiwa. Dan yang terbaik adalah kedua-duanya sekali. Gunakan harta kita sendiri dan kita mengorbankan nyawa kita sendiri. Baik. فضل الله المجاهدين على القاعدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. Lalu Allah Ta'ala melebihkan orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dengan harta dia ataupun dengan jiwa dia, alal qa'idina darajah. Lalu walaupun kedua-duanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi bukan semua orang beriman berada pada level yang sama. Okay, orang beriman yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala darajah, satu tingkat lebih tinggi daripada orang beriman yang tidak keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman ni ada ranking dia. Okay. Macam mana Nabi SAW sebut, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ. Okay, Nabi SAW kata perumpamaan dua orang beriman. Okay, yang pertama ni rajin baca Quran, yang kedua dia tak rajin baca Al-Quran. Maka Nabi kata orang yang rajin baca Al-Quran ni, maka dia seperti utrujjah, buah yang paling sedap. Okay, bau dia wangi dan rasanya sedap. Okay, buah utrujjah ni dia macam buah limau bali yang manisnya. Yang cari limau bali yang tak masak lagi. So limau bali yang jadi memang sangat manis. Okay. Bau dia pun sedap. Siapa tak suka bau oren dan bau limau? Oh, sedap. Okay. Bahkan perfume banyak pun oren dan limau. Okay. Dan perumpamaan satu lagi, Nabi kata ada orang beriman juga, tapi dia tak baca Al-Quran. Okay. Maka Nabi kata kamathali tamrah. Orang ni bagaikan kurma, tamrah. La riha laha wa ta'muha hulu. Isi dalam manis. Kurma kita makan, oi sedap kurma. Ada bau tak? Wangi tak bau dia? Kurma tak ada bau. La riha laha, tak ada bau, tetapi rasanya rasa yang manis. So kita nak yang mana? Yang manis sahaja kat dalam ke? Yang sedap isinya saja, ataupun baunya pun sedap? Okay, kita mesti nak yang bau sedap dan isi dalam sedap. Macam tu juga Nabi SAW bagi perumpamaan pada al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat fizikalnya, okay, lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah fizikalnya. So dekat sini Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW tunjukkan bahawa mukmin ni ada ranking dia. Bukan semua pada tahap yang sama. So kita, bila kita nak dapat anugerah
hasil daripada iman kita adalah syurga Allah Ta'ala. So bila kita nak syurga, kita mesti nak yang paling tinggi punya. Okay, Al-Firdaus. Maka kita kena cuba jadi orang yang mukmin yang terbaik. Okay, mukmin yang qawi, mukmin yang selalu baca Al-Quran, mukmin yang mujahiduna fi sabilillah. Okay, itu yang kita nak cari. Kerana Allah Ta'ala angkat orang mukmin ini yang berjihad di jalan Allah Ta'ala alal qa'idina darajah. Allah Ta'ala angkat kedudukan dia lebih daripada orang yang tidak berjihad. Tetapi wa kullu wa'adallahu husna. Semua orang beriman Allah Ta'ala janjikan kepada mereka syurga. Okay? Dua-dua golongan yang keluar ke yang tak keluar ke di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan mereka syurga. So itu kelebihan untuk orang-orang beriman. Dosa banyak mana pun kamu pada Allah Ta'ala, selagi mana kamu beriman pada Allah Ta'ala, dan yang terbaik kalau kamu istighfar pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tak kira banyak mana pun dosa kamu pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Penuh bumi ni, gelap ni penuh dengan kamu punya dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Kamu jumpa aku nanti dekat akhirat dan kamu tidak syirik pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Ta'ala akan bagi nilai yang sama, satu globe juga penuh dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan untuk orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kullu wa'adallahu husna. Dua-dua dapat syurga Allah Ta'ala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan kemudian tadi Allah Ta'ala dah angkat darjat orang yang beriman, orang yang keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan kemudiannya Allah Ta'ala sebut sekali lagi bahawa Allah Ta'ala lebihkan orang yang berjihad ini dengan ajran azimah, dengan balasan yang besar, hebat. Dan Allah Ta'ala tak cerita apa balasan yang hebat tu. Sebab apa? Sebab balasan yang hebat tu kalau dia surprise, maka dia lagi syauq. Kita lagi nak tengok apa ajran azimah ni, apa ajran azimah ni. Lalu kalau kamu nak tengok ajran azimah ni, pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala, kamu akan dapat ajran azimah. Okay, yang hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang mujahiduna fi sabilillah. Okay, so itu ayat 95 daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala bercerita tentang secara umumnya tentang peperangan, di mana jihad ini adalah kemuncak kepada ujian Allah Ta'ala untuk melihat ketaatan kita, sejauh mana ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita nak pergi pada sebab turunnya, tapi sebab turunnya kita akan tengok pada sesi akan datang insya-Allah, sebab dah masuk asar pun. Mungkin kelas kita ni tak tahulah nak adjust macam mana, sebab habis solat Jumaat dah 2.20. Kalau nak adjust 2.45 pun tak sempat. Kena kekal 3. Tapi asar awal pula sekarang. 4.25 dia dah masuk asar. Okay, mungkin kita bertahan dulu macam ni. InsyaAllah kita tengok Ramadan macam mana. Okay. So Alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung bicara kita pada petang ini. Maka kita buka untuk soalan. Okay. Kita buka untuk soalan. Ada orang nak bertanya? Tak ada. Okey, semua dah tak sabar nak solat asar dah. Okey, baik. InsyaAllah kita akan berhenti takat ni dulu. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebar-sebarkan kebaikan ni dan berikan sokongan dan sumbangan anda kepada Akademi Tadabbur Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.